Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah kepada khususnya penyara subjek ekonomi iaitu Dr. Rosita binti Hamdan. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat video perbincangan pada hari ini. Tidak dilupakan saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya beroleh kejayaan di masa akan datang. Okey, tanpa membuang masa, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Najifullah bin Dris. Nombor matrik 260086. Pelajar UUMPAS Cawangan Johor Bahru. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan individu yang bertajuk Sektor Ekonomi di Malaysia, Sektor Pertanian dan sumbangannya kepada ekonomi. Pertama sekali saya memberi penerangan mengenai pengenalan. Untuk makluman, semua sektor ekonomi di Malaysia telah berkembang pesat setelah penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Pada awalnya Malaysia bergantung kepada sektor pertanian, terutamanya getah dan perlombongan. Sehinggalah Malaysia mula beralih kepada sektor ekonomi yang berasaskan perkhidmatan dan perindustrian. Namun demikian, pada tahun 1987, buat pertama kalinya dalam sejarah negara, sektor pembuatan mengatasi sektor pertanian untuk menjadi sektor peneraju ekonomi negara kita pada ketika itu. Namun demikian, semenjak beberapa tahun yang lepas, sektor pertanian mula mendapat perhatian dan dimajukan. Okey, seterusnya, sektor pertanian merupakan sektor utama negara sebelum dan selepas kemerdekaan. Jadi pada masa tersebut, pertanian adalah merupakan sumber ekonomi yang paling utama kepada negara kita Malaysia. Dan pada tahun 1980, kebergantungan kepada sektor pertanian mula menurun kerana dasar kerajaan pada masa tersebut lebih memberikan tumpuan kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan. Dalam masa yang sama, dasar kerajaan dalam tempoh tersebut adalah berat sebelah terhadap sektor pembuatan dan perkhidmatan berbanding sektor pertanian menurut Tengku Arif 1994. Dan ini juga dibuktikan dengan peratusan yang rendah yang diperolehi oleh sektor pertanian dari tahun 1990 sehinggalah 1994. Okey, seterusnya. Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Abdullah bin Haji Badawi, berusaha untuk mengembalikan kegemilangan sektor pertanian di Malaysia. Beliau juga menyedari akan kepentingan sektor tersebut kepada negara dan dengan melalui rancangan Malaysia ke-8, ke-9 atau RMK ke-9, beliau telah merangka beberapa strategi, program dan peruntukan telah dirangka untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia pada ketika itu. Seterusnya, beberapa laporan telah menunjukkan bahawa sumbangan sektor pertanian terhadap KDNK Malaysia telah meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2020 hingga 2021, sektor pertanian telah memberi sumbangan sebanyak 7.1% kepada KDNK Malaysia. Seterusnya, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Mafi, Datuk Seri Ronald Kiandi, melalui Sinar Harian 2021,
menyatakan jumlah ekspor sektor pertanian negara menunjukkan lonjakan sebanyak 11.58% atau dalam ringgit Malaysia 3.5 bilion sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11, iaitu RMK ke-11. Dan Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pembentangan beliau di RMK ke-12 menyatakan bahawa sektor pertanian akan dipergiat dengan menggunakan teknologi pintar untuk meningkatkan produktiviti sekaligus mengukuhkan tahap sekuriti makanan negara. Hampir 400 bilion telah diperuntukkan untuk mempertingkatkan segala sektor untuk ekonomi sepanjang RMK ke-12 untuk tahun 2021 sehingga kini. Baik, seterusnya kita lihat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Makanan, MAFI, serta agensi di bawahnya seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, dan lain-lain dipertanggungjawabkan bagi menggunakan bajet yang telah diberikan untuk memajukan sektor pertanian negara. Sektor pertanian akan terus kekal relevan dalam ekonomi negara dan ini kerana negara kita masih memerlukan bekalan sumber makanan yang berterusan dan mengurangkan kebergantungan kepada import bekalan makanan segera memantapkan sekuriti makanan negara. Ini dapat kita lihat pada masa ini, isu yang baru-baru ini diwawarkan kena kekurangan bekalan ayam di pasaran sekaligus telah memberi impak yang tinggi pada sektor pertanian dan pembekalan makanan. Oleh demikian, saya berpendapat pihak kerajaan haruslah memberi sokongan dan dorongan serta menganjurkan beberapa program dalam usaha untuk membantu rakyat Malaysia dalam mengurangkan kebergantungan kita kepada import dari negara-negara luar, khususnya dalam membekalkan makanan yang mencukupi kepada rakyat Malaysia. Baik, seterusnya sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi Malaysia. Apakah sumbangan ianya kepada ekonomi kita? Yang pertama, sumber pendapatan negara. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, menyatakan bahawa prestasi ekonomi pada suku tahun keempat 2021 dari segi penawaran dipacu terutamanya oleh sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. KDNK negara pada tahun lepas iaitu 2021 dan beberapa tahun lepas, sektor pertanian negara merupakan sektor ekonomi ketiga yang memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Seterusnya yang kedua, sektor pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini. Pertanian berskala besar-besaran seperti pembukaan ladang-ladang pertanian dan sebagainya menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Dan yang ketiga, sektor pertanian dapat menjamin bekalan makanan negara yang mencukupi. Menurut beberapa pakar sekuriti makanan Malaysia, simpanan bekalan makanan ruji di Malaysia hanya mempunyai ketahanan untuk jangka masa 4 hingga 6 bulan sahaja. Sektor pertanian mampu menjamin sekuriti makanan Malaysia untuk tempoh yang lebih lama. Baik rakan-rakan sekalian, melalui fakta yang ketiga ni, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah merasai ataupun mempunyai perasaan khawatir akan fakta yang diberikan kepada kita ini. Untuk tempoh masa 4 hingga 6 bulan ini adalah terlalu singkat dan terlalu sedikit bagi pihak negara untuk memberi simpanan bekalan makanan ruji di Malaysia. Baik, seterusnya keempat, sektor pertanian mampu mengurangkan jurang ekonomi
seperti masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada masa kini dengan kemasukan teknologi-teknologi canggih ke sektor pertanian serta pulangannya yang tinggi menyebabkan ramai belia mula menceburi pertanian. Ini tidak dinafikan. Sekiranya sektor pertanian ini berkembang dengan pesat, secara tidak langsung ianya memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan ianya juga akan memberi impak kepada peningkatan pendapatan ekonomi per kapita ataupun pendapatan per kapita rakyat Malaysia pada masa akan datang. Yang terakhir ialah sektor pertanian dapat mengurangkan inflasi ekonomi negara serta pertanian dapat mengurangkan kebergantungan negara ke atas import barangan makanan. Import yang kurang dapat menurunkan kadar inflasi negara. Baik, akhir sekali adalah kesimpulan hasil daripada pembentangkan yang saya berikan tadi. Secara kesimpulannya adalah secara tuntasnya sektor pertanian negara telah mengalami transformasi yang hebat dari penubuhan Malaysia hinggalah ke hari ini. Peranan yang telah dimainkan oleh pihak kerajaan adalah penting dalam mentransformasi sektor pertanian, terutamanya melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Makanan, beserta jabatan-jabatan dan agensi yang berada di bawahnya. Sektor pertanian telah memberi sumbangan yang besar kepada Malaysia dan ini telah dibuktikan dengan sumbangannya kepada ekonomi, negara dan masyarakat. Akhir sekali, kaedah pertanian pintar dengan menggabungkan teknologi serta penyelidikan dan pembangunan sekaligus akan membawa sektor pertanian kembali menjadi sektor utama negara. Daripada saya, pihak kerajaan seharusnya tanpa henti memainkan peranan yang penting dalam memberikan sumbangan serta membantu masyarakat, khususnya para petani-petani dalam melaksanakan dan mempertingkatkan jumlah pendapatan dan sumbangan pertanian kepada negara sekaligus meningkatkan pendapatan negara melalui KDNK. Sekian, itu sahaja yang saya boleh kongsikan bersama rakan-rakan sekalian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.